Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni sambung tadi kan baru belajar haba kat kelas kan. So sekarang saya masih lagi pakai yang kelas tadi punya. So jom. So for today, awak kena ingat dalam formula akan ada beberapa formula. Cuba kita tengok dari first akan ada tiga jenis formula Q. Tadi kita dah buat quiz. So formula Q boleh digunakan dalam muatan haba. Yang pertama tu haba pendam, yang kedua, dan apabila dia melibatkan current flow. Okay, ada aliran arus, so ada power kan. So jangan lupa macam biasa, jangan confuse antara semua simbol Q, M, C, theta, L, P, T. Kena tahu apa tu. Right, dan unit dia. Studilah sendiri, buat teka-teka dengan kawan supaya awak tak keliru. Okey, untuk nombor 456 di bawah hukum gas. Yang atas tu apa? Hubungan PV, boil. Yang VT tak ada tekanan pun nombor 5. So, Mr. Charles yang happy. Dan P per T dia ada pressure, hukum tekanan atau kita panggil hukum Gay-Lussac. Right? Jom untuk fokus paper 1, paper 2, paper 3. First kita ambil soalan negeri Kelantan. Dekat sini ditanya ciri-ciri termometer, nampak tu? Macam mana kita nak pastikan pilihan termometer yang baik? So pastikan awak akan pilih yang pertama adalah pilihan dinding. Dinding mestilah dinding yang nipis. Dan yang ketiga kita memilih termometer yang dindingnya juga halus. Barulah dia boleh memberi bacaan yang lebih tepat. Alright. Untuk soalan objektif Kelantan juga, saya ambil nombor 11. Ini adalah sejenis aplikasi kepada bayu. Okay, bayu laut ke, bayu darat ke, semuanya adalah aplikasi tentang muatan haba. Nampak tu? Kenapa saya pilih muatan haba? Sebab dia ada peredaran suhu. Okay, apabila udara bergerak, contoh pada waktu siang. Tadi dah buat teka-teki kan, waktu siang muatan ia adalah bayu laut kan. So bila bayu laut, udara panas akan bergerak ke atas. Dari mana? Dari daratan. Sebab tu bila kita pergi laut waktu siang, darat tu sangat, kita terlompat-lompat kan, darat tu panas. So udara panas akan naik ke atas. That's why dia muatan haba. Okey, untuk soalan Kelantan yang nombor 12, itu adalah aplikasi pengiraan. Okey, pengiraan hukum gas. So bila awak baca dekat situ, dia ada melibatkan P1, P2, T1, T2. So gunakan saja formula yang diberi kat depan. P per T, P per T, betul? So lepas buat formula tu, awak akan ingat T mesti ditukar kepada Kelvin, unit Kelvin. So tambahkan suhu 273. Okay, suhu tambah 273. So try yourself, awak akan dapat jawapan C. Okay. Saya pergi laju so that awak boleh pause sendiri, self study. Okay, untuk soalan negeri Terengganu, dia adalah soalan nombor 4 which is combining pengiraan antara haba pendam, muatan haba. First awak kena nampak dekat situ, dia ada bagi beberapa maklumat dan awak akan nampak dia berubah bentuk daripada ais. Nampak tu? Kalau saya boleh besarkan daripada pandangan saya, nampak? Dia berubah dari air ke ais kosong-kosong dan ais kosong -5. Ini maksud saya ada 3 stage tau. Pada air 25 sampai kosong, dia adalah muatan haba. Nampak perubahan suhu kat situ? Kiri sekali. Okey, itu MC theta. Di bahagian tengah-tengah, sifar, tiada suhu. Bila tiada suhu, ML. Okey, itu yang kedua MC theta, ML. Dan yang ketiga, sifar ke -5. Bermakna dia melakur. Bila dia melakur, dia berlaku apabila dia berlaku muatan haba tentu, kat situ dia tukar bentuk tu. Daripada ais kosong kepada ais -5. So MC theta. So kalau ditanya total, awak kena combine beberapa Q dekat situ. Nanti saya tunjuk jawapan Okay, so kita pergi kepada page jawapan. First dia tanya apakah maksud, awak kena tulis haba pendam lah. Okay. Yang kedua dia tanya pengiraan, as I said dia ada Q1, Q2, Q3. Q1 sebelah kiri yang tadi saya cakap, Q2 yang kat tengah, Q3 yang paling kanan.
So pastikan awak masukkan nilai yang betul, guna maklumat L dengan C kat atas tu. Kalau awak blur sangat, ambil L, dekat mana situation dia. Ambil pula C, dekat mana situation dia. So masukkan dalam formula. Ingat, unit mesti tulis Jul. Barulah awak akan dapat jawapan yang betul. Ni tempat yang biasa awak, kalau kita buat latihan sebelum ni awak salah kan? Latih lagi. Okay, next. Sambungan dia adalah, ini adalah section A. Bila section A, modification, awak kena tulis ciri dan alasan pada ruangan tersebut. Barulah awak memilih item apa. Betul? So, dekat sini, kita pilih kriteria, mestilah satu kriteria muatan haba C rendah. Kenapa rendah? Bila C rendah, contoh besi besi yang 800. So dia cepat panas. Compare to air. Kita study air apa? 4200. Dia lambat panas kan? Itu awak kena pegang dengan kuat. Seterusnya dia tanya kriteria badan pemanas tu. Mestilah aluminium. Macam kita pegang nak masak kat kita pergi camping kan. Berat dia adalah rendah. Supaya dia ringan. Badan aluminium ringan So pilihan kita adalah art. Okay, itu section A. Semua section A dan sejenis soalan objektif. Now, kita akan pergi kepada soalan last section A. Soalan last section B pula. Ini adalah soalan nombor 9. Dia sama jenis sahaja dengan section C, cuma section B kena pilih. Section C dia open-ended. Open-ended maksudnya tak payah pilih. Okay, dekat sini ada bubble wrap. Kalau awak beli online, parcel awak sampai tu ada bubble wrap kan. Okay, soalan pertama dia tanya awak unit untuk tekanan. So ingat, untuk section BC guna test pad. Itu yang pertama. And then bila nak jawab soalan, bila dia tanya unit tekanan, jangan lupa tulis dulu nombor. Nombor 9A. Unit tekanan apa? Boleh tulis Pascal, boleh tulis simbol unit tadi, PA, atau guna saja formula. Apa formula tekanan? Daya per unit luas kan? So daya is Newton, luas is meter padu. Meter cube. Kuasa 2 kan? So pastikan awak boleh pilih unit yang betul, jangan salah. Alright? Okay, untuk soalan 4 markah ni, soalan B, dia beri bukan dalam bentuk part by part, tapi dia bagi bentuk koma. So pastikan awak boleh identify mana markah tu berada. Sekarang dia tanya adalah kedai komunikasi menyediakan perkhidmatan telefon bimbit. Betul tak? Okay, so dia tanya antara konsep yang awak dah belajar, teori kinetik gas ni dah masuk sikit kimia tau. So dia tanya macam mana plastik bubble wrap tu dia dapat balut bungkusan dengan selamat. Contoh kaca. So awak kena pastikan contoh pilihan kat sini Saya beri beberapa pilihan, awak boleh tengok mana pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak boleh jawab lebih banyak daripada 4 sebab markah maksimum 4. Tapi awak tak akan dapat lebih lah. Kalau bagi 8 sekalipun tetap dapat 4 markah. Tapi awak disarankan jawab sebanyak yang mungkin. Sebab kita tahu markah kat mana kan. Okey, ni antara pilihan jawapan lah. So, awak akan memilih mungkin bubble wrap tu adalah mempunyai ciri apa? Dia ada gelembung-gelembung udara kan. So, dia akan meselamatkan awak punya wrapping tu. Okay, dan seterusnya dekat sini saya dah nampak, saya dah bagi ke awak. Awak boleh guna konsep tekanan, daya per unit luas dan sebagainya. Okay, so pastikan untuk soalan jelaskan, awak kena ceritakan secara kuantiti fizik sikit dalam item jawapan awak tu. Okay, contoh kuantiti fizik yang cakap tadi lah. Formula, awak cakap pasal molekul gas yang dimampapkan, yang mengembang macam mana. Okay, alright. Next, ini adalah soalan jenis modification. So, awak berperanan memilih antara 4 ciri tu yang mana pilihan terbaik. Okey, kat sini awak nak bungkus kan? So, bila awak nak bungkus, pastikan parcel awak saiz packaging mesti besar. So, bila besar, dia dapat memuatkan barang yang banyak, betul? Next, kalau nak tape, awak nak tape pakai wrapping, mestilah pita yang kuat, kukuh. Betul tak? Itu secara logik lah. Lepas tu kalau nak angkat parcel, pastikan ketupatan pun pilih yang paling ringan, betul tak? Barulah adik pun boleh angkat. Dan yang akhir sekali ialah
penyerap kejutan means dia boleh tahan fragile, tahan benda mengelakkan dia pecah lah. So ada 10 markah, pastikan awak jawab dalam bentuk table macam ni. So bila bentuk table, ciri sebelah kiri, alasan sebelah kanan. So dia ada pairing tau. Senang pemeriksa nanti nak tanda kertas awak. Okay. So as I said, bila saiz kotak besar boleh tampung beban yang besar. Kat situ dah ada berapa markah? Satu. Yang kedua, as I said, jenis pita pelekat ataupun cellophane tape awak kuat. Kenapa kuat? Supaya ditahan lasak. Ketupatan rendah, ringan. Okey, jisim rendah, ringan. Okey. Penyerap kejutan tadi maksudnya dia tahan lah, dia tahan fragile. Dia nak elakkan pecah. Dan pilihan awak ialah state balik. Pilihan mana? Ini awak ulang semula baru dah dapat markah penuh. Ini teknik menjawab yang paling selamat dan memberi markah yang paling besar. Okey? Kemudian ini mesti ada soalan pengiraan punya, betul tak? So bila ada soalan pengiraan, first sebelum dia mengira yang panjang, awak kena identify siapa yang berada pada point itu. Negatif 273, dia tanya siapa, so, ataupun apa nilai dia. So akan kata dia adalah suhu mutlak bernilai 0 Kelvin. Kena cakap unit. Dan akhir sekali bila dia suruh mengira, pastikan awak kira dengan hukum gas yang betul. Kalau kat sini ada Kelvin dan ada Pascal, so dia adalah tentang hukum yang melibatkan tekanan dan suhu, betul tak? PT. So pastikan masukkan formula dengan betul macam ni, sudah bagi skema untuk awak. Jangan salah letak suhu. Suhu mesti tukar kepada Kelvin. So tambahkan 273, buat darab silang dan awak kena tulis unit akhir. Unit akhir awak sama ada awak guna kilo atau awak tukarkan kepada bentuk piawai. Okey, untuk soalan kedua pun sama. Pastikan awak masukkan nilai dengan betul dan tulis unit dengan betul. So for today saya rasa awak pack dengan tajuk haba, awak dah sifu dah, dewa dah. So pastikan habiskan latihan haba. Alright? Terima kasih. Jumpa lagi.